Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Farhana binti Peru akan membentangkan tentang subjek akidah. Tajuk tugasan bulan saya adalah Nabi yang diutuskan untuk berdakwah di tanah Arab. Dan saya mengambil tajuk kisah dari Nabi Hud alaihissalam. Baik, nama baginda ialah Hud bin Abdullah bin Arabah bin Jarud bin Aid bin Musa bin Iram bin Sam bin Nuh. Nabi Hud alaihissalam telah dilahirkan setelah 300 tahun kewafatan Nabi Nuh alaihissalam. Riwayat hidup Nabi Hud adalah pada sekitar tahun 2320 hingga 2450 sebelum Masihi. Nabi Hud merupakan cucu Nabi Nuh alaihissalam yang berasal daripada kaum Aid, kaum yang hidup dan menetap tanah Arab di sebuah tempat yang bernama Al-Ahqaf. Kawasannya berada di sebelah utara Hadramaut yang berada di antara Yaman dan Oman. Ali bin Abi Talib menyebutkan bahawa Nabi Hud alaihissalam telah dimakamkan di Yaman dan makamnya masih berada di Yaman. Seterusnya, banyak ayat di dalam Al-Quran menceritakan tentang kisah Nabi Hud alaihissalam dan kaumnya, iaitu kaum Aid. Antaranya surah Al-A'raf, surah Hud, surah Asy-Syu'ara. Begitu banyak kisah Nabi Hud yang dapat kita kaji, yang dapat kita lihat di dalam Al-Quran. Sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan surah yang khusus mengisahkan tentang Nabi Hud, iaitu di dalam surah Hud. Seperti yang kita tahu, mukjizat hanya diberikan kepada para nabi dan rasul sahaja. Mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabi adalah bertujuan untuk buktikan tanda kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dan para nabi. Mukjizat Nabi Hud alaihissalam ialah mampu menurunkan hujan ketika tanah kaum Aid dilanda kekeringan. Menurut ahli sains, terdapat banyak manfaat air hujan. Antaranya, air hujan amat penting dalam bidang pertanian. Seperti yang kita ketahui, air hujan mampu memberi kesan yang baik kepada tanaman. Selain itu, penjanaan elektrik, logik jana kuasa yang sering disebut sebagai pembangkit tenaga air, sangat bergantung pada air hujan. Air hujan juga boleh memelihara alam sekitar daripada berlakunya bencana alam. Seterusnya, terdapat beberapa persamaan antara kaum Nabi Hud alaihissalam pada masa kini. Antaranya, masih ada masyarakat yang masih mengamalkan amalan nenek moyang mereka, iaitu menyembah berhala. Antara agama yang masih mengikut aktiviti penyembahan berhala ini ialah agama Buddha, agama Kristian dan agama Hindu. Yang kedua, berlebihan dalam berbelanja dan berpakaian dengan tujuan untuk berbangga diri dan menunjuk-nunjuk. Yang ketiga, mempunyai sifat angkuh dan sombong. Seterusnya, Nabi Hud alaihissalam mempunyai akhlak yang mulia menurut hablum minallah. Baginda tetap taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan terus berdakwah kepada kaumnya, iaitu kaum Aid, walaupun dakwahnya ditentang oleh mereka. Nabi Hud juga sentiasa bersabar dengan ujian yang dihadapinya. Baginda tetap bersabar untuk membawa kaumnya kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang diredai Allah, walaupun Nabi Hud dimaki dan dipandang serong oleh kaumnya sendiri. Akhir sekali, terdapat bukti penemuan artifak
tengkorak manusia bersaiz raksasa yang telah ditemui oleh pasukan The Aramco Exploration. Artifak tersebut telah dikaitkan dengan kaum Ad. Telah disebut di dalam Al-Quran bahawa Allah pernah mencipta manusia bersaiz raksasa iaitu kaum Ad. Dalam kisah Nabi Hud, kaum Ad adalah kaum yang berbadan besar sehingga kan mereka boleh mencabut pokok hanya menggunakan tangan mereka tanpa bantuan alatan lain. Seterusnya, saya akan meneruskan dengan pembentangan ulasan artikel. Tajuk ulasan artikel saya ialah Ziarah ke Makam Wali, fenomena tradisional di zaman moden yang telah ditulis oleh Arifuddin Ismail. Informasi bibliografi. Tajuk penuh artikel ini adalah Ziarah ke Makam Wali, fenomena tradisional di zaman moden. Penulisnya ialah Arifuddin Ismail. Artikel ini telah dicetak di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang pada tahun 2013. Jumlah muka surat artikel ini adalah daripada muka surat 149 hingga 163. Baiklah, untuk pengetahuan, Arifuddin Ismail merupakan seorang penulis, penceramah dan pengkaji. Penulis ini berasal dari kelahiran Indonesia. Selain itu, penulis juga ada menghasilkan beberapa artikel lain. Antara hasil karya lainnya adalah artikel yang berjudul Efektivitas Pendidikan Kader Ulama di Berbagai Pesantren, dan yang kedua ELAIM di Maluku, menguruskan kerukunan dari akar rumput. Keduanya telah diterbitkan pada tahun 2006. Karya-karyanya banyak menyentuh tentang bidang agama dan budaya. Arifuddin Ismail juga telah menerima pelajaran di beberapa universiti dan beliau telah menamatkan pengajiannya dalam bidang pengkhususan iaitu dalam program sosiologi agama. Seterusnya, pemikiran penulis. Artikel-artikel yang telah ditulis oleh Arifuddin Ismail, iaitu penulis artikel ini, kesemuanya menuju ke arah agama dan budaya. Dalam artikel ini, penulis berpendapat bahawa masyarakat seharusnya berpegang dengan agama sebagai panduan hidup. Selain itu, masyarakat mesti percaya dan yakin dengan agama yang sedang mereka anuti. Penulis juga berpendapat bahawa budaya pada zaman tradisional masih dan tetap dilakukan dan diamalkan oleh masyarakat moden kini. Sebagai contoh yang kita dapat lihat dan yang kita ketahui, tradisi ziarah makam wali Sunan Tembayat. Seterusnya, ulasan artikel. Amalan ziarah kubur atau makam adalah suatu perkara yang baik dan amalan ini dibenarkan oleh mana-mana agama. Penulis menulis bahawa ziarah kubur wali Sunan Tembayat telah menjadi satu amalan tradisi yang dilakukan pada zaman tradisional dan masih diteruskan oleh masyarakat moden kini. Penziarah yang mengamalkan amalan ziarah makam wali ini percaya bahawa dengan berziarah, seseorang itu akan mendapat keberkatan dalam hidup. Selain itu, terdapat pelbagai tujuan penziarah datang berziarah.
Mereka juga yakin jika orang yang mempunyai masalah pergi menziarah ke makam wali akan mendapat jalan penyelesaian untuk masalah itu. Seterusnya, kesan atau impak mengamalkan amalan ziarah makam adalah dapat menimbulkan rasa insaf dalam diri. Apabila kita pergi menziarah seseorang itu akan memikirkan tentang kematian dan dari situ akan mula timbul rasa insaf. Selain itu, tujuan pergi ziarah mestilah dengan hati yang ikhlas kerana Allah, bukan untuk mendapatkan sesuatu. Seperti pergi ziarah makam wali dengan tujuan untuk memperoleh keberkatan dan keredaan dari wali tersebut. Tawassul kepada orang yang telah meninggal dunia adalah haram dalam Islam. Seterusnya, maklumat baru yang diperoleh dari artikel ini adalah amalan tradisional yang masih dilakukan oleh masyarakat moden kini, tetapi amalan tradisional tersebut lama-kelamaan telah dicampur adukkan dan telah disalah faham oleh masyarakat moden kini. Tujuan sebenar amalan ziarah ke makam wali Sunan Tembayan adalah untuk memberi penghormatan kepada wali tersebut atas segala keringat, atas segala pengorbanan yang telah dilakukan olehnya semasa hidup demi mempertahankan agama Islam. Bukan berziarah untuk mendapat keberkatan dan keredaan dari wali yang telah meninggal tersebut. Oleh itu, akhir sekali kesimpulannya, ziarah makam wali pada asalnya telah dibenarkan oleh mana-mana agama termasuk agama Islam kerana ia boleh mendatangkan manfaat seperti memberi rasa insaf kepada manusia. Tetapi tujuannya mestilah untuk memperbaiki diri atau berziarah untuk menunjukkan rasa hormat terhadap wali tersebut, bukan berziarah untuk memperoleh keberkatan dan keredaan daripada kubur wali tersebut. Itu sahaja daripada saya pembentangan tugasan dan ulasan artikel subjek Akidah Islamiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.